Assalamualaikum, saya Nazwa Anwar. Dan video yang ni adalah subjek baru atau chapter baru, di mana saya akan mengajarkan tuan-tuan. Tajuk chapter ni adalah targeting ataupun sasaran audien. So saya akan mengajarkan tuan-tuan dan puan-puan beberapa teknik khas untuk kita buat sasaran audiens lah. So untuk video yang ni adalah teknik yang pertama, dan teknik ini saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk kita integratekan filter-filter yang kita dah buat sebelum ni, dan bagaimana untuk kita dapatkan spesifik audien ataupun audien yang lebih targeted daripada kita buat daripada filter yang telah kita buat sebelum ni. So okey, di bahagian ni, bahagian audience ni, kita buka balik save audience ni, dan contoh saya nak cari, saya nak buat pekerja swasta, saya nak cari pekerja swasta yang lebih spesifik lah. So kita boleh juga buat iklan menggunakan directly pekerja swasta ni, terus menggunakan filter ni tanpa targeted yang targeted lah, ataupun interest yang lebih target menggunakan pekerja swasta ni. Tapi kat sini sekarang ni saya nak ajar satu teknik di mana kita nak dapatkan interest ataupun audience yang lebih menjuruskan apa yang kita nak. Okey, di sini adalah filter swasta dan kita klik edit. Okey, selepas tu jika ada apa yang kita nak setting kat sini, kita setting siap-siap. Kemudian okey, ini yang kita dah setting tu lah untuk pekerja swasta. Dan kalau kita boleh lihat di bawah ni, ni adalah button narrow audience. Okey, button narrow audience ni adalah fungsinya untuk kita perkecilkan lagi kita punya audience ni, ataupun kita nak dapatkan lagi lebih spesifik lagi tentang audience kita ni. Okey, kita klik, dia akan keluar satu kotak. Okey, ni kotak 1, ini kotak nombor 2. Okey, so okey, dia punya reason kenapa kita buat kotak ni. Okey, saya tunjukkan. Okey, ni filter kita lah, filter, contoh filter swasta tadi tu, pekerja swasta. Bila kita klik narrow, okey, kita akan masukkan sesuatu seperti niche, demographic, behavior ataupun interest ni. Niche ni kategori yang berdasarkan kita punya produk yang kita jual lah. Demografik ni macam status perkahwinan, pendidikan, apa semua tu lah. Dan behavior adalah saya akan tunjuk nanti behavior ni apa. So dan interest ni lah, interest lah perkara-perkara yang kita boleh jangkakan diminati oleh prospek-prospek kita lah. Okey, bila kita klik narrow, dia akan jadi, okey, ni audience yang pertama. Audience yang pertama adalah pekerja swasta, dan ini adalah audience yang kedua. Audience yang kedua, bila kita narrow, dia akan combine. So dia akan hasilkan satu lagi audience di tengah ni. So audience yang di tengah ni kita panggil spesifik lah. Spesifik. Contoh kita buat satu, kita dah dapatkan ni. Okey, sekarang ni saya contoh kat sini, kita dapat 720, saya dapat 640. Bila saya tambahkan satu lagi audience dekat narrow tadi tu, bila saya tambahkan satu lagi narrow dekat sini, akan kecil lah, dia punya audience akan jadi kecil. Contoh, okey, contoh saya jual okey, saya nak guna demografik, dah senang. Saya guna demografik, saya nak cari orang yang dah berkahwin. Jadi saya letak married, relationship status. Okey, married. So dekat sini pekerja yang dah berkahwin, pekerja yang ni audience berkahwin. So audience berkahwin, lepas kita gabungkan ni,
Lepas kita gabungkan ni, kita akan dapat dalam 230,000. So inilah yang 230,000 ni adalah yang dalam ni. So orang yang bekerja swasta yang sudah berkahwin. Maksud dia, kita punya audiens ni adalah orang yang bekerja swasta dan dia ni berkahwin. Okay, kalau luar kotak ni dia bekerja swasta saja. Dia tak semestinya dah berkahwin ke, mungkin dia bertunang ke. Yang dalam ni dia dah berkahwin tapi dia tak semestinya bekerja swasta. So bila kita combine, dia akan dapat satu dekat sini, bermaksud dia orang yang bekerja swasta yang telah berkahwin. Okey, contohlah saya nak kecilkan lagi. Saya dah dapat dua. Dua audiens satu, audiens dua. Sekarang ni saya nak tambah satu lagi. Contohlah, kalau kita rasa 230 ni masih besar, kita nak tambah satu lagi. Saya nak tambah dia. Contoh, saya jual kosmetik. Saya jual barang kosmetik. Jadi saya nak cari kosmetik. Okey, sekarang ni dia punya cerita dia kat sini. Dia bekerja swasta, dia sudah berkahwin dan dia minat kosmetik. Pastikan ni kotak 1, kotak 2, kotak 3 tidak. Kotak 1 ni tak bercampur dengan kategori lain. So yang ni merit, ni demografik kan. So yang ni interest kosmetik ni pun kita boleh tambah dia benda-benda yang berkaitan dengan kosmetik lah. Janganlah tiba-tiba kat sini ada food and beverage lah, ada perfume lah, perfume under kosmetik. Jangan tiba-tiba dekat sini healthcare lah. So dia dah lari kategori. So kalau kosmetik kita boleh cari yang ada berkaitan macam ni, beauty, skincare, health and beauty tips. Ni under kosmetik, kita boleh masukkan dalam kotak yang sama. So lepas saya tambah kosmetik, audiens saya dah jadi 110. Okey, logiknya dekat sini. Okey, tadi saya letak demografik, kotak nombor 2. Kotak nombor 3 saya letak niche. So saya dah dapat yang tengah-tengah ni. So yang tengah-tengah ni adalah specific audience. So audience dekat sini bermaksud orang yang bekerja swasta, dia sudah berkahwin dan dia minat kosmetik. So saya sudah dapat satu specific audience. Okey, biasanya kita akan buat ni, kalau masih tinggi kita akan buat ni sampai 5 lah. Dia jangan lebih 5 dah jadi macam apa, terlalu deep sangat lah. Dia dah susah nanti. Okey, kalau dapat 110 ni pun dah okey. Dia okey. Untuk ni yang terbaik bagi saya lah, daripada 50,000 ke atas hingga 500,000. So di antara 50,000 ke atas hingga 500,000. So di antara tu boleh lah. So bagi saya yang ni saya dah dapat 110,000 orang yang bekerja swasta, yang dah berkahwin dan minat kosmetik. So saya tuan-tuan boleh faham subjek ni. Okey, saya cuba yang lain pula. Kita cuba yang lain pula. Okey, saya pangkar ni, saya tak save ni. Okey, contoh dah siap. Kita dah siap kan? Kita dah siap satu ni, kita save as new. Jangan update Save as new. Okey, swasta. Kat sini kita combine lah. Swasta plus ini di keyword dia ni terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Contoh merit, saya letak MAR plus CMT. Ni untuk kosmetik lah. So saya save. So audience ni saya boleh guna beberapa kali dengan mudah tanpa perlu set balik. So bila saya nak audience ni, saya select je lah dekat dalam ni. Okey,
Contoh saya nak cari agent pula. Contoh kita nak cari agent. Saya nak cari agent dropship. Macam ni. Saya klik student, main filter saya student. Okey, saya klik edit. Kadang-kadang student ni dia cari apa income, dia suka kadang-kadang diorang ni nak duit pendapatan sampingan. Jadi diorang ni sanggup buat dropship. Okey, contoh ni student. Ni student, saya nak narrow audience kan dia. Saya dapat sini berapa 81,000, tak ramai. So saya nak terus cari student yang minat dengan bisnes. Jadi saya akan tulis kat sini bisnes ataupun marketing lah, marketing. So saya dah klik net. Okey, saya ulang balik semula. Saya klik narrow. Saya buat marketing. Marketing ni interest lah. So okey, student yang minat marketing. So saya dapat dalam 24,000. So ini kecil. Jadi saya akan narrowkan lagi. Saya akan pergi dekat kotak student ni, kotak marketing ni. Saya akan cari yang berkaitan dengan business lah, small business entrepreneurship saya masukkan. Okey, digital marketing. Semua yang berkaitan dengan dia punya niche ni. Okey, online marketing, small business, boleh lah ni, small business owner. Okey, internet marketing. Tengok dah berapa dah? 34. Tambah sampai dapat 50. Internet marketing. Okey, business. Okey, small business. Tambah berapa dah? 49, lagi sikit lagi. Online advertising, content marketing, advertising, online marketing strategis, marketing 50. Tambah sikit lagi. Social media. Okey, boleh juga ni social media. Saya tambah lagi sikit. Marketing. Tak gerak. Kalau tak bergerak tu maknanya sikit lah. Okey. Jom. Online marketer tadi mana ya? Ni kadang ada gangguan daripada background data ni. Saya kadang-kadang tu jadi internet saya slow. Self employment. Letak je seberapa banyak yang mungkin. Tapi mesti dia dalam apa niche yang samalah. Janganlah tiba-tiba lain-lain pula. Masih tak dapat lagi. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan ya, sampai seberapa banyak yang mungkin. Online home business ni masukkan je, home based business. Okey, tadi ada earn online money.
Okay. Cuba yang ini saya 2016 kan dia. So okey lah ni. Yang ni jangan turun jauh sangat. Jangan turun terlalu jauh. Kadang-kadang student yang baru lepas grade tahun lepas, dia mungkin masih menganggur, dia boleh jadi dropship lagi. So kalau 2006 tahun lepas boleh lagi. Okey, saya dah dapat 73,000 orang, cukup lah. Okey, saya save as new student. Saya letak sini dropship sebagai ni DS lah, dropship. Okey, saya save. Okey, saya harap tuan-tuan puan-puan dapat faham, dapat mempergunakan filter-filter ni dengan sebaiknya lah. So jika ada apa-apa soalan tentang teknik yang nombor 1 ni, boleh tanya saya dekat dalam grup. Okey, sekian, terima kasih.